Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Nazir Dato' Abdul Majid bin Maidin, seterusnya saf kepimpinan ahli jawatan kuasa, para ulama, para asatidzah, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, dan seterusnya para tetamu jemputan kita pada malam ini, muslimin muslimat dirahmati Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita meneruskan program kita yang ketiga bersempena dengan kita menyambut bulan Maulidur Rasul, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan program kita yang ketiga, iaitu haflah Al-Quran. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, sebelum kita memulakan program kita pada malam ini, suka untuk saya memperkenalkan tetamu jemputan kita pada malam ini yang sekarang ini bersama dengan kita. Di sebelah kanan saya iaitu Al-Fadhil Ustaz Amir Rahman bin Abbas, yang berasal daripada Negeri Sembilan, dan beliau merupakan johan antarabangsa musabaqah tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa pada tahun 2011, dan sekarang ini beliau mengajar di SMAP Labu Negeri Sembilan, seorang tenaga pengajar ataupun guru di sekolah SMAP Labu. Di sebelah kanan saya. Di sebelah kiri saya perkenalkan kepada tuan-tuan Al-Fadhil Ustaz Abdul Khair bin Jalil. Beliau merupakan johan musabaqah tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa pada tahun 2019. Dan sekarang ini beliau merupakan tenaga pengajar di Universiti Islam Antarabangsa di Jabatan Al-Quran. Dan di sebelah kiri saya juga, di hujung sana, saya perkenalkan kepada tuan-tuan qari kita pada malam ini, iaitu Ustaz Wan Fakhrul, yang mana beliau merupakan pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Selangor, Bangi, dan beliau merupakan johan kebangsaan pada tahun 2017. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, dan insya-Allah mereka akan memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran kepada kita pada malam ini. Dan suka juga saya cuba untuk menerangkan format haflah Al-Quran kita pada malam ini, yang mana setiap qari akan membaca ayat suci Al-Quran, dan selesai qari kita membaca ayat suci Al-Quran, saya selaku perantara di dalam majlis haflah Al-Quran pada malam ini akan membuat
satu dua ayat intisari daripada ayat yang dibacakan untuk kita memahami dan mengetahui apakah isi kandungan ayat yang diperdengarkan pada kita. Jadi itu di antara format haflah Al-Quran kita pada malam ini. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan dapat sama-sama kita memberikan perhatian di dalam perjalanan haflah Al-Quran kita pada malam ini. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, sebelum daripada itu saya ingin mengajak tuan-tuan dirahmati Allah. Pada semalam genaplah sahabat kami yang merupakan Johan Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa pada tahun 2017. Beliau adalah merupakan almarhum Ustaz Wan Ainuddin. Pada semalam genaplah setahun beliau meninggalkan kita, dan marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk kita sedekahkan pahalanya kepada arwah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabil kiram wa ahli baitil azam wa la'matil a'lam syuhada wal ulama wa khususan hadhihi al-marhum Wan Ainuddin. Syaikhul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, tanpa melengahkan masa, insya-Allah qari yang pertama yang akan memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran pada malam ini yaitu Al-Fadhil Ustaz Amir Rahman bin Abbas. Beliau akan membaca daripada suratul Ahzab ayat yang ke-38. Suratul Ahzab pada ayat yang ke-38. Dengan itu saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Falyatafaddal ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا
ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا
والضحى والليل إذا سجى
فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم Sadaqallahul azim. Alhamdulillah jazakallahu khairan katsira kepada Al-Fadhil Ustaz Amir atas bacaan ayat suci Al-Quran yang diperdengarkan sebentar tadi. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, di dalam ayat yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz di dalam suratul Ahzab pada ayat yang ke-45, intisari ayat yang saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai nabi, sesungguhnya kami mengutuskan kamu untuk menjadi saksi dan pembawa kabar berita gembira dan memberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk menjadi cahaya yang menerangi. Sadaqallahul azim. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, jelas apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita tatkala mana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan baginda di atas muka bumi Allah ini adalah untuk memberikan peringatan kepada kita semua. Ketika mana lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah membawa cahaya kepada manusia. Dengan cahaya itulah dapat menerangi manusia daripada kegelapan, dan dengan cahaya petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala yang baginda datangkan kepada kita saat pada ketika itu manusia berada di dalam kesesatan. Maka apabila datangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa petunjuk, maka pada ketika itu manusia berada di dalam kebenaran, berada di dalam cahaya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, benarlah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk memberikan rahmat kepada sekalian alam. Lahirnya baginda di atas dunia ini
baginda membawa rahmat kepada kita semua. Dan rahmat kasih sayang itu bukan hanya akan didapati oleh makhluk yang bernama manusia, tetapi kasih sayang rahmat Allah yang baginda bawa itu adalah untuk sekalian makhluk, tidak terkecuali mereka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebagai binatang, haiwan. Maka mereka juga mendapat rahmat, mendapat kasih sayang disebabkan kelahirannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa rahmat kepada mereka. Apatah lagi kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang secara zahirnya kita menyatakan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berhak untuk mendapat kasih sayang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat satu kisah, tuan-tuan dirahmati Allah. Kisah ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di satu kebun yang dimiliki oleh seorang lelaki daripada Ansar. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di kebun, maka di dalam kebun itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai seekor unta. Ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat unta tersebut, maka unta melihat tubuh badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unta itu melihat baginda sendiri, maka menangis unta itu, tuan-tuan. Dan baginda melihat teresak-esaknya unta itu menangis sehingga kan mengalirkan air matanya. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan unta tersebut. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusapkan daripada tangannya yang mulia di belakang tulang telinga unta tersebut. Diusap sehinggalah unta itu berhenti daripada menangis. Dan apabila unta itu berhenti daripada menangis, dengan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda, baginda boleh berbicara dengan unta tersebut. Baginda boleh berbicara dengan unta, dan baginda mengetahui kenapakah unta itu menangis teresak-esak. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang yang berada di situ, "Man rabbu hadzal jamal?" Siapa yang empunya unta ini? Man rabbu hadzal jamal? Siapa yang empunya unta ini? Siapakah tuan empunya unta ini? Maka ada seorang lelaki ini mengatakan, "Aku ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada lelaki itu, tuan-tuan dirahmati Allah, "Tidakkah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kamu amanah untuk memelihara unta ini, yang mana kamu tahukah kenapa disebabkan unta ini menangis?" Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada lelaki ini, yang mana kamu telah pun melukakan, menyakitinya, dan kamu membiarkan ia berada di dalam kelaparan. Maka sebab itu unta ini menangis dan mengadu kepada aku. Subhanallah, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah. Betapa ihsannya, rahmatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan unta itu yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat tentang apa yang ditanggung oleh unta itu, penderitaannya, kelaparannya, sehingga kan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan amaran kepada penjaga unta itu untuk menjalankan amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, inilah kekasih kita
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam ini kita berada di bulan Rabiul Awal, kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz Amir tadi telah memperdengarkan ayat suci Al-Quran, dan di antara lagu taranum yang beliau kongsikan dengan kita iaitu lagu taranum Bayati, lagu taranum Nahwan, dan begitu juga dengan lagu Hijaz. Tuan-tuan dirahmati Allah, saya ni tak ada reti sangat tuan-tuan lagu-lagu taranum ni, tapi Ustaz Amir, saya pernah berguru dengan almarhum Ustaz Nik Jaafar, guru kami semua, dan bukan guru kami sahaja, seluruh qari di Malaysia adalah anak murid kepada Al-Fadhil almarhum Tuan Guru Nik Jaafar. Semasa saya di Kelantan, saya sempatlah, cumanya sekejap saja ya, sebab itu tak mahir macam qari-qari kita tuan-tuan. Sebab apa dia tuan? Apa jawapan dia? Sebab nafas pendek tuan-tuan. Bila nafas pendek, saya sempat, kalau tak silap saya sempat pergi ke rumah beliau seminggu sekali pada hari Khamis malam Jumaat di Pasir Mas. Jadi kami pergi, saya berdua dengan kawan saya pergi berguru belajar taranum. Saya kira sekitar dalam 2 bulan je. Bila saya tengok nafas pendek memang tak boleh. Dan Tuan Guru pun cakap kalau nak taranum kena nafas panjang. Jadi saya mengambil keputusan, saya menarik diri. Sebab itu sampai sekarang tak boleh bertaranum. Jadi sekurang-kurangnya adalah pengalaman untuk belajar taranum yang kita dengarkan bacaan daripada Ustaz Amir, bagaimana kelunakan suara beliau, maka beliau dinobatkan sebagai Johan Tilawah Antarabangsa pada tahun 2011. Jadi tuan-tuan, begitu juga saya kongsikan kepada tuan-tuan riwayat yang beliau bacakan di dalam ayat suratul Ahzab, dan begitu juga surah Wadduha tadi, di antaranya adalah riwayat Warsh. Kalau kita belajar di dalam qiraat, maka kita akan dapati ada 7 qiraat yang masyhur yang kita baca, yang kita lazimi dalam bacaan kita adalah Hafs Asim, tetapi beliau selitkan dalam ayat yang dibacakan tadi, di antaranya adalah qiraat Warsh. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, insya-Allah kita akan menyerahkan mic ini kepada qari yang kedua, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Abdul Khair Jalil, dan sebelum daripada itu kita berikan laluan azan, dan insya-Allah kita akan sambung.
Alhamdulillah, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah. Maka dengan ini saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Abdul Khair untuk menyampaikan bacaan ayat suci Al-Quran di dalam surah Az-Zumar pada ayat yang ke-73. Surah Az-Zumar ayat yang ke-73. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء
يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو
إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله
ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, ayat yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Khair, intisari ayat yang saya kongsikan kepada tuan-tuan. Di dalam ayat yang ke-73 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam syurga berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke syurga sedangkan pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka, yakni penjaga-penjaga yang duduk di pintu syurga Allah Subhanahu wa taala, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam sejahtera ke atas kamu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu ke dalam syurga ini sedangkan kamu kekal di dalamnya. Wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Dan mereka mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini, sedangkan kami diperkenankan menepati tempat dalam syurga di mana saja yang kami kendaki, maka syurga itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, syurga adalah merupakan satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada mereka yang beriman kepada Allah, dan disediakan syurga itu kepada mereka yang beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'anul Karim, walladzina amanu wa 'amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka yang beriman kepada Allah dan mereka yang beramal saleh, maka mereka itulah penghuni syurga Allah dan mereka kekal di dalamnya. Syurga adalah merupakan satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan pembalasan, disebut sebagai al-jaza, pembalasan kepada mereka yang melakukan amalan saleh. Semasa hidupnya mereka melakukan amalan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada mereka, mereka akan disediakan di satu tempat yang penuh dengan kenikmatan, maka tempat itulah yang namanya syurga. Di hari akhirat, tuan-tuan dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala hanya menyediakan dua tempat, tidak ada tempat yang ketiga. Dua tempat itu ialah sebagai tempat pembalasan. Yang pertamanya adalah syurga Allah, yang kedua adalah neraka Allah, wal-'iyadzu billah, bagi mereka yang ingkar akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung bagi mereka yang
Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk memasukkannya ke dalam syurga. Sebagaimana ayat yang dibacakan tadi, malaikat yang duduk di pintu-pintu syurga, mereka mengalukan kedatangan ashabul jannah. Mereka mengalukan kedatangan bagi mereka yang nak masuk ke dalam syurga Allah dengan lafaz salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Maka inilah lafaz yang digunakan oleh para malaikah kepada penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, dan amat beruntung bagi kita yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Allah Subhanahu wa taala menyebut syurga Adn, yadkhulunaha, yang mana mereka masuk ke dalamnya, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a, yang mana mereka memakai gelang tangan daripada emas dan mutiara, wa libasuhum fiha harir, dan pakaian mereka daripada sutera. Subhanallah, inilah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita apabila kita mendiami syurga Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya yang begitu besar, sehingga kan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebut mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Allah Subhanahu wa taala menyebut perumpamaan nikmat yang ada di dalam syurga Allah, yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana air sungai yang di dalamnya daripada air mimma'in ghairi asin, yang mana air yang tidak ada bau, yang tidak berubah bau dan rasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut daripada sungai yang ada di dalam syurga Allah. Kemudian Allah mengatakan wa anharum min asalin musaffa wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Air sungai itu daripada arak yang lazat mereka minum, dan daripada air sungai itu daripada asal, daripada madu yang sedap diminum ataupun sedap dimakan. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, inilah nikmat syurga yang tidak ada tandingannya. Maka ayuh tuan-tuan dirahmati Allah, untuk kita mendapatkan syurga Allah, maka hendaklah kita beramal saleh sementara Allah berikan nikmat umur kepada kita. Laksanakanlah kebaikan dengan sebanyak-banyaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah kata fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah, ayat suci Al-Quran yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Khair tadi daripada surah Az-Zumar, beliau membawa taranum Bayati, Nahawan dan Ras. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kongsikan kepada tuan-tuan lagu taranum ni dia ada 7. Yang pertamanya Bayati, kalau salah tolong betulkanlah Ustaz Amir, Ustaz Akhir, Ustaz Wan. Bayati, Hijazi, Nahawan, Jiharkah, Sabah, Sika, Ras. Itu di antara lagu-lagu taranum. Boleh sebut je lah tuan-tuan, tapi kalau nak suruh baca tak pandai juga. Jadi alhamdulillah Ustaz Khair adalah merupakan orang Perak tuan-tuan, orang negeri saya. Saya dengan Ustaz Khair ni dah lama dah. Kami pernah
masuk musabaqah menghafaz Al-Quran peringkat negeri Perak sekitar tahun 2000 rasanya Ustaz Akhir, kalau Ustaz Akhir ingat, 99 di Ipoh. Masa itu kami berentaplah siapa yang menang kita rahsiakan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita pergi ke qari yang terakhir. Beliau merupakan pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Selangor yang baru-baru ini dinaik tarafkan Universiti, dahulu yang dikenali dengan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, dan beliau merupakan pensyarah di Fakulti Al-Quran Sunnah. Dan Al-Fadhil Ustaz Wan akan membaca ayat suci Al-Quran daripada surah Al-Fatih ayat yang ke-27. Oleh itu saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Wan untuk memperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Falyatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah.
Intisari ayat yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Wan sebentar tadi, pada ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وأعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari keridhaan Allah. Tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, kerana Allah hendak menjekilkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita menunjukkan kepada kita bahawasanya para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dekat dengan baginda. Saat ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwahnya, maka yang akan membantu baginda adalah sahabat. Ketika mana baginda dalam kesedihan, maka sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menemani baginda. Saat ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dicerca, maka sahabat yang akan menggembirakan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan di dalam ayat yang dibacakan tadi, bagaimana mereka sesama dengan umat Islam ataupun sesama saudara sesama Islam, ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang. Maka jelas kepada kita tuan-tuan dirahmati Allah, sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quranul Karim, sudah tentu menunjukkan kehebatan mereka. Sudah tentu menunjukkan di sana adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sehingga kan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan di antara tanda-tanda kecintaan baginda, kecintaan kepada baginda adalah kita mencintai orang yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda bukti kecintaan kita kepada baginda. Siapa orang yang baginda cinta, orang yang baginda kasih? Siapa mereka? Di antaranya orang yang dicintai oleh baginda adalah Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait, keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta dan kasih.
Maka untuk kita membuktikan kecintaan kita kepada baginda, maka kita mengasihi dan mencintai ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dicintai oleh baginda adalah isteri-isteri baginda. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'anul Karim, wa azwajuhu ummahatuhum. Allah Subhanahu wa taala menyebut isteri-istrinya, ummahatuhum adalah ibu-ibu mereka. Allah Subhanahu wa taala memuliakan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara isteri-isteri baginda, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Khadijah, dan begitu juga dengan Sayyidatina Hafsah dan isteri-isteri baginda yang lain. Yang ketiga, tuan-tuan dirahmati Allah, orang yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang baginda kasih kerana mereka yang memperjuangkan perjuangan baginda. Merekalah yang menyebarkan Islam, merekalah yang menyebarkan risalah baginda, sehingga kan pada hari ini kita dapat menikmati Islam itu. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, maka jangan sesekali kita mencela sahabat baginda seperti mana baginda pernah menyebut di dalam hadis, jangan sesekali kamu mencela sahabatku. Sehingga kan baginda memberikan perumpamaan di dalam hadis ini, tuan-tuan, sekiranya kalau engkau menginfakkan sebanyak emas sebesar gunung Uhud, sama ada separuh ataupun satu cupak daripada gunung Uhud, yang mana infak itu nilainya daripada emas, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak boleh kamu menandingi infak yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Betapa besarnya kemuliaan mereka, betapa hebatnya mereka, sehingga kan Allah Subhanahu wa taala mengangkat martabat mereka. Para hadirin muslimin muslimat dirahmati Allah, alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz Wan telah memperdengarkan ayat suci Al-Quran kepada kita, dan beliau telah membawa bacaan dalam taranum, bayati, nahawan dan ras. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Al-Fadhil Ustaz Wan berasal daripada negeri Kedah. Daripada negeri Kedah. Jadi dan saya kira Al-Fadhil Ustaz Wan adalah kali pertama di Masjid Al-Falah, manakala Al-Fadhil Ustaz Amir Rahman dan Ustaz Abdul Khair ada beberapa kali saya undang ke masjid kita, dan beliau juga telah biasa bersama dengan para jemaah. Saya kira alhamdulillah sempurnalah program haflah Al-Quran kita pada malam ini. Mudah-mudahan ayat suci Al-Quran yang dilontarkan, yang diperdengarkan kepada kita akan masuk di dalam jiwa kita. Apabila masuk di dalam jiwa kita, maka akan adanya ketenangan di dalam hati-hati kita. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita dengar, ia akan memberikan syafaat kepada kita, akan membantu kita ketika mana saat kita berseorangan di dalam alam barzakh, maka Al-Quran akan menjadi teman kita. Al-Quran akan menyinari kubur kita, meluaskan kubur kita. Mudah-mudahan dengan ayat suci Al-Quran yang diperdengarkan tadi, dengan tafsirannya, mudah-mudahan kita lebih cinta kepada Al-Quran dan istiqamah kita di dalam membaca dan mentadabbur Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah, sekali lagi saya mengucapkan jazakumullahu khairul jaza kepada sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Amir Rahman, Ustaz Abdul Khair, Ustaz Wan, di atas bacaan yang telah diperdengarkan tadi. Saya ucapkan jutaan terima kasih kerana sudi datang ke Masjid Al-Falah untuk
memperdengarkan ayat suci Al-Quran pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan yang sebanyak-banyaknya kepada mereka. Dan terima kasih juga kepada tuan-tuan yang sudah hadir pada malam ini untuk mengimarahkan program kita, yaitu Haflatul Quran, yang merupakan program kita yang ketiga dalam kita menyambut sambutan Maulidur Rasul. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Sekadar itu sahaja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.